Tuan Pengerusi Masjid sahabat saya, Masya Allah, Barisan Ahli Panel Sahabat Panel ni Ustaz Syah, Bikers, Ustaz Bikers, Ustaz Al-Fidwan. Saya main tadi tuan, tengok kereta saya yang sebiji. Rupanya kan lepas tak main, lepas main naik motor, memang bikers sungguh lepas ni. Alhamdulillah. Tuan, para jemaah sekalian, anak muda, Masya Allah, mana-mana rancak. Semua tengok, mana-mana rancak, berpahala. Alhamdulillah. Tu dia punya kan. Orang tak faham mana rancak berdosa dah, mana rancak berpahala. Tuan, kalau saya sebut hari ni, kalau lagi 10 bintang hari ni tuan, tanya saya nak bagi berapa Ustaz? Saya bagi 15 bintang. Tambah 5 lagi. Awak Ustaz, pertama kali kami main tuan, ada budak-budak tuan punya penuh masjid tuan sembahyang atas gazebo belakang sana ni. Ustaz tahu mana? Pasal Ustaz main lambat sekali. Pasal apa Ustaz main lambat? Pasal itu arahan saya. Tengok, pastikan ya, penasihat tengok keadaan Ricky macam apa nama Allah semua. Kalau geng buat program di belakang ni, dia akan tengok keadaan selamat tak selamat kan. InsyaAllah belakang Ustaz, sungguh betul belakang sana tu. Saya ingat kalau pergi hadiah lepas tepat sekali. Alhamdulillah tuan, Masya Allah. Dan juga kepada Tuan Pengerusi kita Ustaz Malik. Ustaz Malik, betul Ustaz Malik datang ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan juga kita punya Allah SWT influencer kita, Tapai tu, Tapai tu. Masya Allah tuan-tuan. Dia saya ingat pasal pau kamu selamat hebat tuan, sebab ada Tapai dan seorang lagi Tokik, kita punya Tokik Syik macam mana Syah, dia orang sini kan. Orang sini ya. Hari-hari jumpa saya sisih bawa anak dia tuan. Ustaz main benar. Saya hari-hari main tempat tuan. Hari-hari. Kemarin main. Awak Ustaz mengajar di SMK KS. Sekolah menengah Kampung Selamat. Dia Alhamdulillah. Anak baik selamat kan. Ramai kamu selamat. Kan, Alhamdulillah. Adik ni baju biru sekolah mana? SKKS. Adik saya tuan mengajar sekolah rendah. Abang mengajar sekolah mendengar. Alhamdulillah selamat saya tuan-tuan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Itu sejarah kamu selamat kan. Saya tuan-tuan dulu di NW1 hampir 20 tahun tuan. Dapat surat kena reshuffle lama sangat, berkubang bertapak di NW. Ingat aku pencin tahun tu lah ya, tengok diubahkan ke Kampung Selamat. Kata Pak Habis rumah dah ada, Allah tak ibah rupanya tahun ni tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tu dia punya orang. Saya ingat ini paling besar sekali. Betul Ustaz Malik no? Ustaz Malik betul ya? Ini paling ramai kita tengok kan, insya-Allah. Semangat kami tuan-tuan. Geng-geng luncur subuh, malam rancak. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya nak mula start dah, tapi saya tengok roti canai tadi baru tak tebak lagi. Itu masalah dia tuan-tuan. Kan? Saya berhenti, kalau berhenti awal dia tak tebak lagi. Sungguh saya main-main tadi, roti canai tak tebak, kurang-kurang malam ni 500. Jadi kalau roti canai kata on start cukup, kita berhentilah. Boleh tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak beli awal pun tak ada masalah. Nombor tuan-tuan syaratnya lagi orang tak ada wakil. Saya pesan saya siap dah, tak ada wakil. Boleh tuan-tuan. Dia cik boleh tak apa, aku wakil kat hang. Dapat nombor lagi ambil. Ada sehari dua ni nampak 3-4 orang tuan-tuan. Ada tak ada alasan dah. Nombor saja boleh no. Sebab dipahamkan nombor satu apa dia? RZ. Tu dia. Dah nampak. Jadi tuan-tuan, masya-Allah. Allahu salli ala. Kemudian Tuan Pengerusi sebut tadi, minggu esok nak ramai tak ada masalah puan. Kan? Tak apa, esok kita bagi 1000 hadiah utama. Agak-agak ramai macam ni tak? Main macam ni lah Ustaz. Nombor 2 500, nombor 3 400. Main saja 100. Main tak? Tuan-tuan, duit jangan cari pasal tuan-tuan. Ada orang sakit. Allah. Ustaz Syah, ni payah moderator berceramah. Ni tiga orang ni semua pergi berceramah. Enggak ada. Allahumma salli ala. Dia tuan-tuan, ada kawan kita baru balik umrah. Zairah orang sakit tuan-tuan, bagi ayat Zam-Zam. Dia kata apa? Bagi kat dia Allah. Dia tak mahu ayat Zam kan. Wah kurma bagi kat dia Allah. Suar 300. Hak ni tak mau dia mau. Hak tak sat ayat Zam-Zam tak mau. Wah kurma tak mau. Mainkan duit.
Dia mai dia kata. Padahal bukan beli apa pun, duit tu sebab dah sakit dah tu. Nak apa-apa tuan, masya-Allah. Tu cara dia. Alhamdulillah. Baik, saya tuan memahami saya hanya seorang moderator. Saya kenal diri saya, kenal diri lah Ustaz. Jadi alhamdulillah mukadimah kita pada pagi tuan. Dan saya ucapkan terbaik tahniah tuan, masya-Allah. Kan, muslimat tu ramai tuan, masya-Allah. Sampai ke belakang. Allahu akbar. Betul Ustaz. Ni rekod kita buat Ustaz. Alhamdulillah tuan, insya-Allah. Di antara tuan fenomena kita buat macam ni, pengalaman saya sendiri tuan, dia akan ada anak karya kita yang akan dah mula dah. Waktu kita buat qiyamul lail, semalam dah tidur. Saat balik kita boleh kan, dan kita boleh buka masjid tidur. Rupanya tuan, nak jaga subuh ni subhanallah. Ya tuan, memang tuan semua ni yang di tempat ni geng hardcore ni tak lari dah. Tapi macam mana anak muda yang nak belajar mai supaya subuh berjemaah ni, dengan cari pasal tuan, kita memang dah celik mata pukul 4.30 tidur tak tidur lah. Ni anak muda ni tuan, yang tidur kadang-kadang pukul 2, kadang-kadang tak tidur apa dah kuluk apa petang ni Allah SWT. Jadi kita buka lepak tuan, mai tidur di masjid. Tuan nak ambil kursus baju kuning tu. Tu apa nama tau, nak buat bagus SMKK tu, semua nak buat saya belakang tu. Tengok semuanya. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ni nak buat saya ni, alhamdulillah. Kan ramai tuan SMKK. Jadi tuan, masya-Allah. Saya nak serah dulu Ustaz Syah. Bagaimana Ustaz Syah bagi tips sikit nak bagi supaya kita ni semangat sembahyang subuh ni, pagi ni semangat ni, masya-Allah, hayang solah hayang falah tuan, supaya pagi momentum kita sama kita, supaya kita pasak diri kita untuk kita bangun sembahyang subuh secara berjemaah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Fitri, semua yang berusaha, Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, serta para penganjur program, ahli dan kuasa masjid, ahli qaryah, Fadhil Ustaz yang bersama kita. Ustaz Malik tak jumpa juga, di mana lah, hilang Allah. Ada. Tak lari punya. Dia pergi duduk apa ni, duduk Superman lah tengok tu dia. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kepada anak-anak muda, ucapkan tahniah dan takbir ke atas anak-anak muda yang berjaya dan kemudiannya boleh bangun subuh dan boleh solat secara berjemaah pada pagi ini. Jadi kita bukan tak mau ucap yang dah tua-tua, sepatut saya lah, saya pun kategori orang tua lah, dipanggil syekhun. 40 kata dia jadi syekhun, Nabi kita jadi orang tua. Lebih daripada tu dia panggil al-haram, maksudnya lagi tua. Kalau hak tu tak sedar diri lagi nak main masjid, jenuh buat program, dia tak main. Tapi kita ucapkan tahniah kepada anak-anak muda ni yang mungkin dulu-dulu ni, mungkin ayah-ayah ataupun jawatan kuasa masjid hak dulu yang lah ni duduk depan ni, mungkin dulu ni umur-umur kamu semua ni tak main masjid juga sama dulu tak main masjid juga. Tapi mungkin ada sesuatu yang menyebabkan mereka ni boleh hari ni bukan takat main masjid, jadi jawatan kuasa, kan, penganjur pula program-program yang seperti ini. Jadi apakah kepada soalan tu ialah Ustaz Fitri tanya, kan, bagaimanakah untuk menjadikan kita ini bersemangat untuk hadir dan duduk di dalam rumah Allah di awal-awal pagi. Yang pertama-tama sekali saya nak sebut kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kalau kita nak tahu, itulah perkara yang paling utama yang sepatutnya kita ambil tahu dan kita jadikan sebagai panduan yang paling utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku pada awal-awal pagi. Jadi Nabi SAW menyebutkan perkara tersebut. Jadi kita jangan tak ambil peluang yang telah pun Nabi SAW berikan. Ya Allah, yang Nabi SAW janjikan kepada kita. Maksudnya kita ni, kalaulah kita ni berjanji dengan orang yang boleh bagi duit dekat kita, bagi projek dekat kita, bagi kerja dekat kita, bagi kesenangan hak dunia ni, sebab apa kita berusaha? Kita nak tidur malam tu, kita kunci jam, kita buat macam-macam sebab pagi ni nak jumpa awal ni. Sebab apa? Nak dapat kerja, nak dapat projek dan macam-macam. Kan, ini projek yang Nabi SAW dapat janji daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang tentu-tentulah projek itu tidak akan ada penipuan. Rasuah tak ada, penipuan tak ada, dan tidak akan, melainkan janji itu benar. Sebab itulah Nabi pernah sebut, Nabi kata, wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Hari ini kata Nabi SAW, aku mendapati bahawa janji daripada Tuhanku itu benar. Janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Maksudnya apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW itu adalah benar. Nabi SAW janji bahawa kita akan mendapat doa daripada baginda Rasulullah SAW. Rugilah kita baru-baru ni kita sambut Maulidur Rasul, kita sambut Maulid Nabi SAW, kita sambut peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi SAW, kita sambut macam-macam program hari kebesaran Islam. Tapi kita tidak boleh melihat kesannya. Kesan dia apa? Apabila kita boleh hati kita terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sahabat bertanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah kami nak melihat kedudukan kami di sisi Allah? Kami buat ibadahlah, kami semayang, kami puasa, kami buat zakat, kami sedekah, kami buat baik kepada mak ayah kami buat baik kepada kawan kami, jiran kami, ulama kami, tok guru kami, semua kami buat baik. Apa sahaja kebaikan yang ada akan buat. Tapi kami ni nak tahu juga bagaimanakah kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang boleh puati dan boleh muhasabah diri sendiri, boleh tengok diri kita sendiri. Ini yang boleh menjadi penyebab untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita puati diri kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah, al-ilmu nafi' ma yazidu bi khawfika ila Allah azza wa jalla. Al-ilmu nafi' ma yazidu ala masirataka bi ayubi nafsik. Kita kena banyak tengok diri kita. Kita banyak tengok diri kita. Pasal apa ni? Aku ni buatlah semua benda, tapi aku masih lagi tidak dekat dengan rumah Allah. Saat mai, saat tak mai, saat hilang tu seminggu tak mai, saat hilang setahun. Setahun pula dia mai bila? Allahu Akbar, Allah. Mudah pagi raya. Kan? Pagi raya mai dengan sampin apa semua ni kan. Ada juga mai pakai sampin saja, lupa nak pakai baju Melayu, nak punya nak main nak sembahyang raya. Tang sembahyang raya dia kata kalau tak main tak raya lah aku. Jadi dia main waktu tu bukan seronok main lah. Jadi kita ingat ketika Nabi SAW ditanyakan oleh sahabat, jawab Nabi SAW, unzur ma ashghalak. Lihatlah kepada perkara apakah yang disibukkan kepada kamu. Jadi kita ni Allah sibukkan ke mana? Jadi bila saya dengar program ni yang ke-39 dekat, maksudnya Allah sibukkan anak-anak muda kita ini dengan adanya program seperti ini. Kami dulu-dulu ni naik motor juga, tapi tak naik pergi masjid, mampu ya. Tapi bila kita tengok pada saat ini, pada zaman ini, ada daripada kalangan anak muda dan cetusan daripada sebenarnya daripada baik-baik hak tua macam saya ni. Dulu kita konvoi naik mana kena waktu canai tengah malam. Kena waktu canai tengah malam. Kemudian yang naik ronda. Tapi daripada situ juga ada fikir-fikir balik yang boleh ni macam mana? Motor rosak depan masjid. Kan? Angkat tayar kono, angkat tayar sini. Rupanya tu imam dah sumpah lama dah. Kan? Ni cerita yang macam mana geng motor ni boleh pergi ke masjid ni. Duk pergi main depan masjid, sejarah-sejarah. Duk angkat motor, angkat tayar depan, angkat tayar belakang. Satu hari mampuih motor tu. Ada aku dalam 11 biji kot. Mampuih depan masjid. Bila mampuih tu imam baru main. Tu imam tanya pasal apa ni? Kata motor rosak, tu imam senyum. Rupanya dia duk sumpah lama dah. Lepas tu dia senyum. Antu dia kata tak takti masuk masjid lagi. Masuk, kita pun masuk sembahyang apa. Dia masa tu dah tu imam kata alhamdulillah hari ini kita dihadiri oleh beberapa orang geng motor. Masa tu dia tak panggil bikers. Dia tak erti riders tak tahu sebut, bikers tak tahu sebut. Masa tu geng motor ataupun geng hawak dalam kampung kita. Marbit. Dia kata geng Marbit ni. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan Marbit sebelah orang ni, lepas ni boleh cari lagi Marbit lain. Tu yang jadi bikers dan riders lah ni.
kan. Bermula daripada beberapa orang ni, no, Ustaz Malik lagi dia pun macam tu juga, no. Kan? Jadi ada sejarah dia, kita tak tahu. Mungkin Tok Imam sini yang AJK dulu ni mungkin bawa motor pergi angkat tangan, kita bukan tahu. Saya ada kawan naik motor, dia naik motor ni, dia bawa motor dengan kaki, tapi geng Harizek banyak buat tu. Dulu bawa motor dengan kaki. Bukan cerita bohong, betul, sebab saya sendiri pun bersahabat. Tapi dulu lah. Tapi tak boleh buat dengan sebaik, tak boleh buat lah. Dia kena buat dengan Harizek baru nampak lah. Hadirin hadirat yang rahmat itu cerita. Last sekali kan, Tok Imam ni dia senyum. Rupanya dia kata alhamdulillah, dia kata rupanya doa aku makbul ke hampa. Aku selama ni aku duk geram budak-budak ni, sekali-sekali dia kata depa ni kan, depa ni sekali-sekali kenal dengan aku. Dia kata hari ni Allah tunjuk, dia kata, no, apa yang kami duk doa selama ni, kami doa macam-macam, jatuh dalam parit, kami doa macam-macam, tu Imam kata. Tapi Allah hantar mai motor rosak depan masjid, jadi hangpa boleh mai ke masjid. Mai lah, teruslah datang ke rumah Allah, mai lah ke rumah Allah. Itu cerita Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah pun menunjukkan jalan-jalan kita untuk menuju ke syurga, jalan untuk mendapatkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sahabat, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak tengok kedudukan kami di sisi Allah? Kita ni hari ni berganti hari, masa berganti masa. Maksudnya apabila tiap-tiap tahun ataupun tiap-tiap hari bertambah umur kita, antara motivasi terbaik supaya kita boleh mai ke rumah Allah ialah kita kena ingat, bila bertambah umur maka makin dekat kita dengan kubur kita. Kan, memanglah orang main sambut bersedih, kita bawa ke Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Ustaz Khairul Fitri, Allah selamatkan kamu. Lepas tu tanya Ustaz umur apa? Dia pun abang umur dia, Ustaz tak apa hari lagi nak masuk kubur. Itu patut kita bagi peringatan. Itu sebenarnya peringatan tentang kematian ini adalah peringatan yang paling baik, yang paling dekat. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi SAW daripada kalangan mereka ini, bila nak tidur dia akan fikir pasal adakah dia boleh hidup lagi pada masa yang akan datang, adakah dia berkesempatan untuk mendapatkan lagi rahmat, mendapatkan amal, untuk menghimpun amal. Kita ni tuan-tuan, bayangkan kalau kita mati lah, duduk ni, saat lagi kita mati, jenuh teriak kita dalam kubur, no? Masuk dalam kubur saja masa tu, masa orang letak kita dalam liang lahat, letak saja masa tu, ya Allah, mati macam ni kan ya Allah, kan, mati ni macam ni kan, aku tak sangka, kata inilah yang dinamakan kematian. Aku dah ingat mati biasa saja, sebab aku dah letak mayat banyak dah aku letak mayat, kan, banyak dah aku tolong orang memasukkan mayat dalam alam kubur ni, alam barzakh ni. Tapi hari ini kena giliran kita, pada ketika tu kita meronta-ronta teriak lah. Pada masa itu kata Nabi SAW, Nabi pernah bercakap dengan orang-orang yang telah mati. Nabi pernah bercakap dengan orang-orang yang duduk di kubur. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu bercakap dengan orang yang telah mati ya Rasulullah? Kata Nabi, innahu asma'u minkum. Sesungguhnya kata Nabi SAW, mereka ini lebih mendengar daripada orang yang hidup. Lah ni azan dengar lah bagi-bagi, tak apa dengar. Hayya 'alas salat, mai kita pergi sembahyang, dia buat tak tahu. Hayya 'alal falah, tak dengar juga. Ni Bilal sebut lagi, as-salatu khairum minan naum, dia kali an-naum khairum minas salah, dia kali kan, dia buat tak dengar, dia buat tak tahu, jam bunyi dia buat tak tahu, handphone dia bunyi ni macam-macam lagu, kan, bila Israel datang memanggil, dia kata siapa tukang ringtone ni? Kan, siapa tukang? Bini dia main bisik di tepi telinga, kullu nafsin za'iqatul maut, bini main bisik di telinga, kan,
Baik, jom kita pergi sembahyang ni, hak nikah lah. Anak muda saudara, mak ayah ni bawah yang ni, kiamat keterdawah saja, bangkit pergi sembahyang pun dah, hantar orang. Kalau malaikat mai cabut nyawa, mau hantar, buat tak tahu ya. No, buat tak tahu ya kita ni. Peringatan, segala peringatan. Tapi bila kita masuk sahaja ke alam barzakh Allah, teringat balik. Kita akan teringat semua benda. Betul lah Nabi SAW bagi peringatan. Nabi kata innahu asma'u minkum, semuanya orang yang mati itu sangat mendengar. Sebab masa hidup ni dia dengar macam-macam, dia tak dengar hak agama ni. Tapi bila mati dia sangat mendengar. Kan dia dengar habis semua. Kan dia dengar semua benda-benda, dia dengar azan dia dengar, tapi dia tak boleh patah balik lah. Dan pada ketika itu tidak diterima penyesalannya, sebab penyesalan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa kita sampai di gharah. Nyawa sampai di gharah. Berlaku kepada siapa? Kepada Fir'aun laknatullah alaihim ajma'in. Fir'aun ni bila nyawa dia sampai tali, baru dia mengaku, aku mengaku Rabbi Musa wa Harun. Aku mengaku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Malaikat Jibril alaihissalam ambil tanah sumbat mulut dia. Dulu ni orang ajak beriman tak mau beriman ketika waktu diberi masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya apa dia? Kita sebelum tidur tanam dalam diri kita. Satu, nak dapat keberkatan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi mendoakan orang yang mendoa tu sebetulnya Nabi akan boleh bagi syafaat siapa yang mai sembahyang subuh bangkit awal ni dapat syafaat daripada Nabi SAW. Kemudiannya apa dia? Yang kedua, orang yang sentiasa ingat akan kematian, dia tahu tang mana hala tuju dia. Jadi tuan-tuan, saya nak sebutlah, kita ni sampai satu masa, satu tahap, tak kira tua ke, muda ke, umur muda ke, remaja ke, kan, syapak pemuda ke, orang tua ataupun orang yang terlalu tua, kita ni bila kita mengharapkan sesuatu daripada apa yang kita buat, kita akan kecewa dalam hidup. Kita harapkan orang sayang dekat kita macam mana kita sayang orang, kita akan kecewa sebab kadang-kadang kita sukat kasih sayang orang dekat kita tak sama. Kan kita sayang, oh, aku ni sayang dekat dia lebih, aku ni kawan baik dengan dia, rupanya dia dengan aku ni kan ada tahap dia. Tapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya jauh tak akan sama kasih kita dan kasih Allah kepada kita. Sebab itulah waktu atas dunia ni tunjuklah kasih sayang kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab disampai di satu saat kita semua kena tahu, kita semua akan rasa, dan kita semua tahu kita akan sampai ke satu tahap kita tahu kita kena mati. Kita kena mati. Macam mana jauhnya kita biqul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian akan mai kepada kita. Sesihat mana kita, sekuat mana kita pun, sebijak mana kita pun, sepandai mana kita pun, kan, semasyhur mana kita, sampai satu saat kita akan fikir, sampai satu saat apabila datangnya, hampir datangnya ajal kepada kita, nak dicabutlah nyawa kita ni, dalam keadaan saat-saat sakarat itu kita baru sedar bahawa sebenarnya tidak ada apa-apa melainkan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita semua ni, saya, Ustaz Habib Fidan, tuan-tuan semua, tiap-tiap kita ni sebenarnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu, kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kita fikir, oh, rupanya selama ni sangkaan aku itu salah, sangkaan aku itu tidak benar. Sebenarnya hari ini aku duduk atas dunia hari ini, sampai satu tahap apa yang aku cari ialah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah carilah Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup. Waktu mati tak ada untung dah, kita tak boleh cari Allah dah. Masa tu kita akan dicari oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk tabuh kita. Saya nak pesan. Kemudian untuk kita jadikan sebagai kekuatan nak bagi sembahyang subuh, saya nak cerita tentang azab. Azab kepada orang-orang yang bukannya sahaja dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebut
orang yang lalai dengan solat dia. Bukan tak sembahyang ni, atas sembahyang lagi teruk lah. Atas sembahyang kita tak mau bincang lah. Hatu kita serah ke Allah lah, serah ke malaikat lah, tukang tabuh ni. Tapi ni orang yang lalai. Orang yang lalai ni maksudnya dia ni leka khalid dengan benda-benda lain. Kan malam-malam dia main handphone, tidur lewat, tak jaga sembahyang subuh. Ataupun dia ronda ke, terutama geng betul dia jaga ronda kalau boleh tu saya tidur ronda sampai di masjid. Ada nak ronda sangat malam tu start pukul lepas isyak tu ronda naik motor jangan berhenti, minum teh pun tak betul. Saya biasa ada pengalaman berhenti di kedai tu, kita memang naik motor semua, berhenti di kedai tu ingat pakai kris tu kan, berhenti apa ni nama tuan kedai tu kami panggil Pak Zu, kata Pak Zu, ayah tu dia kata hang ni, dia kata naik motor sungguh sampai minum ayam buat teh motor ada macam ni tempat tu. Kenal ke tu betul-betul baikas kan, betul junam pun banyak kali juga topoh atas jalan ni saudara. Baru ni patah jari ni bukan elok kan, geng motor berapa kali tu puasan sambal dengan program ustaz mah 30 lebih kan. Nak jadi champion ni nak lap stand berbulu tu, oi apa banyak kali lah sebentar nak jadi champion ni. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, bagi orang yang cuba-cuba untuk lalai dalam sembahyang, tak sembahyang memang teruk lah. Orang yang dia ni cuba-cuba untuk melalaikan ibadah dia, solatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali akan dicabut ni cahaya daripada wajah dia. Kan, jenuh pakai Fair and Lovely, jenuh pakai macam-macam ubat nak bagi muka cerah. Kan, dia makan apa tu? Makan nama apa tu nak bagi cerah muka, umpan tau. Makan apa? Collagen, makan collagen dengan kolej-kolej, tak ada nak cerah muka. Tu dia telan dengan kolej, tak cerah muka. Allah akan cabut cahaya pada wajah satu. Yang kedua dah, dia ni hidup atas dunia ni orang benci dia. Dia kata aku ni banyak pitan orang tak suka, pitan orang tak suka, tak suka, bukan tak suka sebaik kebaikan, sebab dia buat ni nampak buruk tak elok dia ni. Jadi yang ketiga ni kan dicabut keberkatan pada rezeki dia, rezeki tak berkat. Kerja teruk ni daripada pagi sampai malam, keberkatan hilang daripada rezeki dia. Itu ketika hidup. Ketika hampir mati, masa nak mati ni kan, masa nak mati orang yang mereka ini lalai dengan solat mereka. Apa berlaku? Ketika nak mati itu, pada masa itulah dia ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dahaga sedahaga-dahaga. Kalau sekiranya dibawa ayam mai dalam dunia ni, semua ayam dalam badan dalam dunia ni kan, tidak akan menghilangkan dahaga. Tak boleh hilang dahaga. Kemudian yang seterusnya, ketika nak mati Allah jadikan dia lapar tu. Lapar ni dia rasa macam nak makan semua makanan yang ada ni, terlampau lapar. Allah jadikan yang ketiganya dia akan resah sehingga kan sehelai getah pun kalau jatuh meresahkan dia. Nah, abang kata teruknya saat syakarat itu. Itu kemudian masuk dalam kubur. Ketika jenazahnya dibawa, ihtamalat ar-rijal ala anaqih, diletakkan jenazah dia di atas tekuk. Dibawa jenazah itu sampai ke masjid. Dulu dia tak mai ke masjid, dia nak pesan orang-orang yang tak mai ke masjid, pesan kepada kawan jiran kita, adik-beradik kita yang tak mai ke masjid, yang tak pergi ke surau, yang tak pergi ke rumah Allah. Kalau sekiranya waktu dia hidup dia tak mai ke masjid, waktu dia mati mayat dia akan kata dekat orang yang usung mayat dia, ya wailaha aina tazhabuna biha. Itu adalah satu musibah, satu hukuman yang Allah berikan. Kita nampak macam biasa saja, mayat tak kata apa pun, tengok tak ada bergerak apa, khandaq bergerak elok. Tengok orang bawa elok, driver van pun bawa elok, tak ada lah makin dia cekik driver van pun tak ada. Kan? Tapi pada masa tu mayat ni dia merintih, dia tak mahu. Ketika diangkat jenazah dia, kalau yang angkat depan tu tok imam, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid ataupun anak qaryah, diangkat. Kalau
malah sekiranya geng-geng masjid ataupun orang yang menguruskan jenazah tu dengar, dia akan lempak masuk dalam perut ataupun dia akan sepak mayat macam tu saja. Kita lah tolong dia, masjid pun tak nak main, rumah Allah pun tak nak main. Ketika kita angkat saja mayat tu kata, ya wailaha aina tazhabuna biha, wahai sekalian yang celaka. Ada panggil kita celaka, kita tolong angkat mayat. Saya nak tanya ni kan, tuan imam lah, tuan mengurusi dah kalau angkat mayat kata, oi mengurusi celaka ha. Tu mengurusi takkan nak bagi tak apa, kita ampunkan dia. Oi celaka. Kita ampunkan dia lah siapa mayat ni. Oi celaka, hang tak erti ke mengurusi, hang ni celaka, hang nak bawa ke mana ni? Rasanya tekat sekali pengurusi boleh sabar ni kan, kali kedua boleh, kali ketiga dia kata hampa terajang buang mayat ni kan kita bukan sabar mana pun. Kalau kita dengar Nabi balik, ya wailaha aina tadhhabuna bi ahmad, nak bawa aku pergi mana? Kata kami nak bawa, kalau kita boleh jawab kan dia, kalau kita dengar kan kita bawa pergi masjid. Aku tak mau pergi. Dulu masa hidup aku tak pergi masjid, masa mati pun dia takkan pergi, dia tak mau pergi kan. Ya wailaha aina tazhabuna, celaka hangpa nak bawa aku ke mana ni, aku tak mau pergi. Tapi bagi orang mayat yang baik, qaddimuni cepat-cepat tu imam kan, cepat-cepatlah. Kalau mayat tu mai daripada rumah, cepat bawa aku nak berjumpa kawan-kawan aku yang dulu ni, walaupun aku ni kali pertama pergi sembahyang subuh secara berjemaah, balik-balik saya mati misalnya kan, lagi tuan-tuan kena balik lah, kita mau balik pula, balik nak rumah. Bila saya gempang kata sagi balik-balik mati semua, bukan tak mau balik nah, balik-balik sagi mati. Bila mati kita ni kebetulan mai duduk dalam majlis ni, ya Allah aku mohon keampunan darimu ya Allah, aku ikhlas kepadamu ya Allah. Hari ni kita mai ni, kita niat ikhlas mohon keampunan daripada Allah. Jadi bila kita minta ampun kepada Allah, kita tak tahu saat yang mana Allah SWT ampunkan dosa kita dan clear dosa kita, selesai dosa kita dengan Allah SWT. Mati kita, orang yang mati macam tu, bila dah bawa mayat dia mai ke masjid, cepat-cepat qaddimuni kan, cepat-cepat bawa aku mai ke masjid. Dan bila mai ke rumah Allah, dia cepat-cepat nak duduk dalam rumah Allah, dan cepat-cepat dia kata, cepat bawa aku ke taman daripada taman syurga, cepat-cepat bawa aku ke taman daripada taman syurga. Tu orang yang mati dalam keadaan dia menjaga solat dia. Jadi saya nak pesan orang yang mereka ini yang lalai dengan ibadat, masuk dalam kubur, sampai dalam kubur, bila bergerak sahaja tapak kaki tinggal kita, anak isteri tinggal kita, suami tinggal kita, bergerak saja, qara'a li'anikum, kita yang mati tu dengar geseran tapak kasut pun dengar kan. Ni bukan cerita kartun ke, cerita Doraemon, cerita SpongeBob, ni cerita berlaku sungguh. Esok ni akan bila dengar geseran tapak kasut ni tinggal. Tok Imam bawa lagi lepas kita terakhir macam mana tak apa, dua orang pun nak balik kan. Tok Imam dah jadi biasa lah dengan geng-geng mati ni, biasa lah no? Tinggal kita duduk sedih, tinggal bergerak sahaja tapak kaki, dan orang yang terakhir meninggalkan kita dalam kubur tu kan, masa tu apa dia, isma'u qara'a li'anikum, maka dia mendengar ni tapak kasut tu bergerak bila main malaikat lah. Bila main malaikat masuk main kubur, pada ketika tu dah kita ringkas cerita lah, disoal, ditanya. Masa itulah main amal-amal yang kita buat ni, di antaranya ni amal kita duduk sembahyang jemaah ni. Pada ketika tu datanglah dia kata apa dia, ana amaluka salih, ana amaluka salah, akulah sembahyang kamu dulu. Dia main, kemudian dia kata, ana jalisuka hatta yaqimu rabbuka sa'ah, jangan takut, aku akan tolong jawab dengan pertanyaan akan ditanya oleh malaikat. Tapi kalau dak macam mana? Dak, dia takut lah. Bila main malaikat tanya dia, la adri, aku tak tahu, la adri, aku tak tahu, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Malaikat pukul masuk dalam tanah 60 hasta, korek naik, pukul 60 hasta, korek naik, dan banyak lagi lah siksaan. Kalau cerita siksaan tu sampai habis, tuan-tuan juga akan tersiksa duduk di sini sampai tengah hari. Jadi saya tak cerita sampai tengah tu lah. Kalau saya cerita bukan tekat orang yang kena azab kubur, tuan-tuan pun merasa azab juga. Azab ni nak beli tak boleh, nak akan merasa azab juga. Jadi kita ni banyak dosa.
Yang terakhir ya, kita ingat dosa kita ya. Ya Allah, macam mana aku nak clearkan dosa aku ya Allah. Macam mana aku nak habis bagi clear dosa aku ya Allah. Dengan cara apa? Kita mendekatkan diri ke rumah Allah SWT. Dan kita jadi penyebab kepada orang mai ke rumah Allah SWT. Jumpa anak muda, jumpa orang tua, jumpa kanak-kanak, jumpa siapa pun, kita tarik ke rumah Allah SWT. Jadi sebelum mengakhiri ni, satu round saja, satu round ya. Kalau bagi banyak round, kena tawani punya bagi tazkirah, pasang mampu. Roti canai itu kah. Jadi kita sama-sama lah, saya nak mengajak saya dan tuan-tuan semua, kita banyak dosa, di antaranya apa dia, kita perbanyakkan mohon munajat kepada Allah. Jadi sama-sama lah kita berzikir, mohon munajat kepada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita. Tumna ya Allah, tumna ya Allah, tumna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Kami bertaubat padamu, kami kembali padamu, kami menyesal padamu ya Allah, 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 ya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syah Fazrul. InsyaAllah tuan saya pun macam nak berhenti awal juga, tapi saya nak bantu kawan-kawan yang duk tembak tu canai tu. Kalau berhenti lah tuan dia akan berpeluh. Pasal apa? Tuan duk tabur bertok tuan insyaAllah. Lah ni tuan baru siap 60 biji insyaAllah. Siap 120 kita berhenti insyaAllah. Tuan alhamdulillah tuan, syukur kepada Allah SWT. Ni dia tuan keberkatan subuh. Kemudian saya dalam kesempatan ini saya nak cakap sikit insyaAllah tuan yang ada anak-anak, saya mohonlah tuan ibu ayah yang ada anak-anak remaja tuan, pastikan bila tuan saya ada pesan satu ya, anak-anak kita dibentak sekolah satu sepesan tuan. Soalan yang pertama tuan jangan tanya benda lain, tanya duit jangan, tanya sembahyang subuh dah. Hari ni isu ya tuan, kadang-kadang bila main sekolah ni masya-Allah dah lambat-lambat subuh confirm tak sembahyang tuan, kita heran pasal apa? Sebab tu kadang-kadang ya pihak sekolah tu tuan hanya boleh sebut di sekolah saja, tapi anak-anak di rumah kita ni, sebab tu ibu sekalian, anak dalam bab solat ni jangan kita harap tak apa dah ustaz, dah besar dah dia reti dah tuan, jangan tuan. Sebab tu sebutkan fa'mur wa'mur ahlaka bisolah fastabir 'alaiha, suruh anak sembahyang dan fastabir, suruh dengan sabar tuan. Tanya anak sembahyang. Bakleh tak apa, bakleh tuan, kalau dia tak mau makan tak apa lagi, dia tuan tak apa lagi, tapi kalau empat sembahyang sabar yang bersungguh-sungguh. Ibu ya sekalian ramai ni masya-Allah, di kesempatan ini tuan tolong tuan, walaupun anak kita remaja, walaupun jadi ustaz, anak jadi ustaz ni pun, saya tuan jadi ustaz juga, kadang-kadang kena balik kena tazkirah di mak juga. Hang ni perang kita pun dua hanggut lah, tu yang berjorang masya-Allah. Tuan masya-Allah dalam pusingan yang kedua tuan, kita ada seorang ulama, seorang ustaz masya-Allah, Ustaz Afifidah ni dia adik-beradik dengan Ustaz Auni lah. Dia sejarah cukup A lah tuan. Ustaz cerita tentang sejarah sahabat-sahabat terdahulu Ustaz, tentang bagaimana kebangkitan sahabat-sahabat dulu, kita nak bangkit orang Islam insya-Allah, dan
Dan ini momentum tuan-tuan SKKS tuan, Kampung Selamat ni insya-Allah. Dan saya harap ada nak sekalian yang ada pada media sosial TikTok tuan, buat video tuan-tuan, buat video tentang bagaimana hebat subuh di Masjid Kampung Selamat insya-Allah. Video ramai tuan. Jangan gunakan media sosial ni, guna remaja ni tuan. Buat video, buat apa nama cerita, buat VTT, video TikTok. Ustaz pun tengok TikTok. TikTok Ustaz, follow ramai dah. Ramai Ustaz, follow ramai. Kan hari ni tuan-tuan, ini cara dia. Media nak sampaikan tentang bagaimana kepentingan solat subuh dan sembahyang berjemaah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wassalam, salam qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفح وفي الغزة وفي الدفاع وفي فلسطين وفي لبنان وفي الشام وفي كل مكان وكل زمان. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم نبيا ورسولا. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih pada kekanda Al-Fadhil Ustaz Khairul Fitri Kiraman, influencer kita pagi ni, moderator. Dia tak abang moderator. Saya dah lah tak pernah terlibat dengan subuh seramai Jumaat ni. Selalu terlibat dengan subuh seram. Kan? Kadang-kadang subuh ser. Dia tak pinjam. Al-Fadhil, kekanda saya Ustaz Syafadrul, sebagai panelis yang saya hormati dan saya kasihi, pengurusi Masjid Ar-Rahmah Kampung Selamat, dan seterusnya daripada Rider Subuh kita untuk program yang ke-39 pagi ni. Satu usaha yang begitu amat-amat rancak berpahala dan juga satu perkara yang perlu untuk dinormalisasikan sepatutnya. Kalau kemarin kita ada hari sukan negara, saya rasa tak jadi satu perkara yang keterlaluan kalau mungkin, barang mungkin untuk masa yang akan datang dia akan ada hari subuh negara pula, insya-Allah. Amin. Seterusnya tuan-tuan dan hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf tidak disebut nama kesemuanya, pada yang besar tidak dibawa gelar, pada yang kecil tidak dipanggil nama. Yang datuk dengan tuahnya, yang alim berkitabullah, yang muda melapis dada, yang tua dengan petua, yang berani membawa amanah, yang cerdik membawa fikir. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan barakah dan perpisahan kita kelak Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmah insya-Allah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita pada hari ini dipautkan dan ditautkan dengan kasih sayang, diberikan nilai keimanan, dipinjamkan nikmat keislaman. Moga-moga dengan usaha kita mengenang dan mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebaikan dan juga kedudukan mulia kepada kita, setidaknya
Moga-moga kita dibangkitkan dan didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka petik daripada mukadimah berkenaan bab solat daripada Syekh Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli dalam kitab Dalailul Khairat. Dia menyatakan satu perkara yang besar, iaitu tidak ada satu pun perintah Allah yang Allah mempertamakan dirinya dan mengkeduakan malaikat dalam melakukan perintah tersebut, melainkan satu saja yang tertera dalam ayat yang kita dengar laungan dan juga ngaumannya daripada khatib-khatib di setiap mimbar Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Imam Sulaiman Al-Jazuli dia menyatakan penanda aras berkenaan dengan ayat ini adalah tak ada satu pun perintah yang Allah Ta'ala perintah kepada hamba dia untuk buat dan Allah turut buat. Tak ada satu pun perintah yang Allah Ta'ala perintah kepada hamba dia, malaikat juga melakukan perintah tersebut, melainkan satu benda ni, iaitulah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama dengan Nabi dan mendudukkan kita di akhirat kelak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Baik. Tuan-tuan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu gambaran yang begitu jelas daripada perjalanan 114 surah. Daripada setiap surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat beberapa perkara yang diberikan tumpu tuju yang begitu khusus untuk kita mengamati dan juga meneliti setiap daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Setidaknya pada surah-surah yang diberikan nama-nama surah tersebut, daripada setiap surah itu ada beberapa surah yang berkaitan dengan masa. Itulah antaranya suratul Lail, adanya suratul Fajr, adanya suratul Duha, adanya surah Al-As. Bila sebut berkenaan surah ini, betapa waktu subuh Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Allah bersumpah dengannya, wal fajr wa layalil ash, iaitu memberikan satu maksud dan juga faham kepada kita ini adalah masa yang besar. Kerana itu Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu dan juga masa subuh. Begitu juga dalam suratul Isra antaranya ayat 78, sehingga ulama mengatakan ini adalah tandaan pembinaan watak salat dalam sehari kehidupan kita. Wa aqimis salah fi duluki syams ila ghasaqil lail innal qur'an wa ghasaqil lail. Dan kemudian Allah Ta'ala menyatakan betapa solat pada waktu fajar, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, kata Allah. Bila ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah ini dinyatakan betapa bacaan ataupun salat ataupun usaha ibadat pada waktu fajar itu ramai yang menyaksikan, mashhuda, ada ramai yang menjadi saksi. Siapakah yang menjadi saksi itu? Maka Nabi SAW mengatakan betapa innal malaikatul lail wal malaikatul nahar tajtami'u fi salatil fajr. Sesungguhnya malaikat malam dan juga malaikat siang berkumpul, berhimpun, melakukan rapat pada setiap waktu solat subuh untuk memberikan kedudukan dan juga kefahaman kepada kita. Mereka akan bakal menjadi saksi di akhirat kelak betapa kita lah orang yang menghidupkan pada waktu subuh. Kerana itu tuan-tuan, apabila kita telusuri perjalanan sejarah sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya suka untuk bawakan kisah dengan satu orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban bin Bujdah, ataupun juga dikenal sebagai Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu orang yang senantiasa berada di saf pertama, di hujung paling kanan, di belakang Nabi SAW. Dia adalah satu orang yang sentiasa berada di rumah Allah
bermula daripada waktu subuh sampailah kepada isyak, dan lepas isyak dia akan balik pula ke rumah, dan esok pagi dia akan mai pula ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat duduk dia tu sampai semua orang maklum itu tempat dia. Sungguh pun dia lambat sikit, tempat tu tetap juga akan digosongkan semata-mata untuk memberikan ruang tempat ini Thauban pasti akan datang dan isi. Melainkan hanya pada satu hari, ketika mana solat subuh sudah pun nak didirikan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pandang Nabi ke arah kanan dan juga kiri dengan menganjurkan kepada segala sahabat untuk merapatkan saf, untuk berdiri dan nak memulakan salat. Dan akhirnya baginda Nabi SAW melihat di hujung kanan Thauban bin Bujdab radhiyallahu an belum lagi munculkan diri, dan para sahabat juga tidak mampu untuk menampakkan kaki mereka bagi mengisi ruang tersebut, kerana tempat tu sampai ke tahap dah dicop tempat Thauban bin Bujdab radhiyallahu an, sehingga akhirnya baginda Nabi SAW memberikan isyarat supaya dipenuhkan saf, kerana kita perlu untuk menunaikan solat subuh. Solat subuh dimulakan sehingga habis daripada salam, kemudian Nabi SAW keluar daripada masjid, dan Nabi SAW mendapatkan para sahabat dan bertanya, di manakah Thauban? Di manakah Thauban bin Bujdab radhiyallahu an? Maka semua orang cuba mencari, tak ada di kawasan masjid Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat, jom kita pergi ke rumah Thauban bin Bujdab. Dalam rekod, Thauban bin Bujdab dia adalah dikenal dengan Thauban Maula Rasulullah, sebab dia adalah daripada kalangan Ahlu Suffah, orang-orang susah, dan dia adalah orang yang juga terlibat dalam satu waktu hamba dan kemudian dimerdekakan oleh baginda Nabi SAW. Kerana itu dia mendapat gelar Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW memberikan satu arahan kepada para sahabat untuk turut sama ikut Nabi sampai ke rumah Thauban bin Bujdab. Dan dalam rekod Thauban bin Bujdab daripada rumah dia nak mai ke masjid Nabi, dia berjalan kaki tuan. Dia bukan naik suku macam tu tuan. Dia bukannya naik CDI Yamaha, dia bukan naik RC Suzuki tak. Dia main jalan kaki. Dan dia berjalan kaki sejauh mana tuan? Disebutkan 3 jam jalan. Sini siapa berjalan daripada Jenun pagi ni? Ada? Daripada Kok Liang. Kok lah berjalan daripada Padang Cina Kulim ke apa? Ada yang main daripada Seberang Tok Dui, Kok jalan kaki? Tak ada. Thauban bin Bujdab keluar daripada rumah dia waktu pagi. Kalau solat subuh pukul 6, pukul 3 pagi dia dah berjalan daripada rumah dia untuk mai ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sampai di rumah Thauban bin Bujdab, dilihat di luar daripada rumah adanya isteri dia sedang menyambut orang-orang yang datang ke rumah. Dan kemudian Nabi SAW mendapatkan situasi dan akhirnya maklum betapa Thauban sudah pun meninggal dunia. Nabi SAW masuk, Nabi ziarah Thauban bin Bujdab, dan kemudian Nabi keluar. Dan Nabi bertanyakan kepada isteri Thauban, ada tak apa-apa yang Thauban tinggalkan wasiat kepada kamu? Ada tak apa-apa yang Thauban katakan kepada kamu? Maka isteri Thauban kata, setakat duduk dengan dia pada waktu dekat dengan kematian tu tak ada pula, dia tak apa-apa pula. Cuma pada waktu sakaratul maut, aku melihat dan aku mendengar kedudukan suamiku Thauban bin Bujdab menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama dia kata, kenapa dekat tidak jauh? Kenapa dekat tidak jauh? Yang kedua dia mengatakan, kenapa yang lama tidak yang baru? Kenapa yang lama tidak yang baru? Dalam satu lagi riwayat disebutkan betapa dia menyebutkan kenapa setengah tidak ke semuanya. Maka Nabi SAW tersenyum dan Nabi bertanya kepada semua sahabat yang ada, adakah kamu faham dan maklum apa yang disebutkan oleh Thauban bin Bujdab radhiyallahu an? Maka semua mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengkhabarkan betapa kalimah pertama Thauban sebut, kenapa dekat, kenapa tidak jauh, kenapa dekat, kenapa tidak jauh, adalah memberikan gambaran betapa kita tuan-tuan di waktu sakaratul maut, ketika berada pada bayangan ambang masuk ke alam al-maqabir, ketika mana nafas kita seperti mana disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syah Fadrul sampai di ghargharah. Pada waktu itu kita duduk dalam keadaan sakar, duduk dalam keadaan mabuk khayal. Dan pada waktu yang sama juga bagi orang yang salihah, bagi orang yang saleh, Allah Ta'ala akan tampakkan, nampakkan, bayangkan, layarkan di depan mata dia setiap daripada titis-titis kebaikan yang dia lakukan di atas muka bumi. Pada tajuk berkenaan Thauban,
apa yang dinampakkan di depan matanya adalah setiap daripada ganjaran kebaikan yang dia lakukan dengan berjalan kaki menuju ke masjid Nabi SAW pada setiap pagi pada waktu 3 jam perjalanan, dan setiap langkah derap langkahnya diberikan satu pahala, diampunkan satu dosa, diangkatkan satu darjat. Allah Ta'ala datangkan, tunjukkan di depan mata daripada waktu sakaratul maut, tuan-tuan. Dan ketika itulah bila mana dia nampak setiap kebaikan, gedung dan gudang pahala yang sedang dilakukan oleh dia ketika hidup dinampakkan depan mata dia, maka dia mengucapkan kalimah, kenapa dekat tidak jauh, kenapa dekat tidak jauh, awaklah rumah aku dekat sangat dengan masjid. 3 jam berjalan dia kata rumah dia dekat dengan masjid. Hari ni bukan kata rumah dekat masjid, speaker hujung lubang hidung. Tapi pasal apa kita tetap juga menafikan kedudukan kita? Kerana apa? Sebab kedudukan kita dengan masjid bukan diukur dengan panjang jarak kaki, tetapi ia diukur dengan hati. Lepas tu bila sebut berkenaan benda ni, kita pernah jumpa dengan geng hikers, bukan bikers, hikers, geng-geng pendaki. Dia turun bersih, turun memang dia naik bersih, turun bawah berdaki. Ni geng-geng pendaki gunung ni. Bila kita tanya pergi mana? No, pergi Bukit Mokcun. Keluar daripada Selugong, tunggu dekat Semaja pukul 11 malam. Tanya pasal apa, nanti sampai di sana bagai Bukit Mokcun, subuh esok apa boleh nampak pula sunrise, matahari naik. Bila kita tanya dekat depa pasal apa duk puluh sangat, dia kata dekat kita naik bukit ni sunah. Oi, kemai. Naik bukit sunnah tak? Sunnah. Nabi dalam sektor dakwah, bila mana kita tengok pada fasa dakwah Nabi ya sebelum kenabian Nabi SAW, direkodkan Nabi naik ke bukit dan Nabi beruzlah. Kemudian begitu juga dalam perjalanan sirah dicatatkan berkenaan dengan Bukit Sur, dan pada waktu itu usia Nabi 53 tahun 8 bulan. Kita pun kata baguslah kalau ada semangat dan juga faham maksud tu. Pi naik bukit ada nilai sunnah. Tapi kalau kata dah pi bukit dapat dah nilai sunnah, turun bukit patutnya hampirlah masjid. Sebab tangga masjid dengan tangga naik bukit tu, tangga masjid ada 3. Yang bukit tu dah 1000 nak tengah boleh rembas, tapi tangga masjid 3 nak tengah dia buat muka biru pula sebelah. Pasal apa tak naik? Sebab kita bukan jarak jauh dengan kaki, tapi kita jarak jauh dengan hati. Nabi SAW naik bukit pun, turun bukit, Nabi pi masjid. Masalah kita naik bukit, turun bukit, pi market. Ini masalah. Sebab tu kita nak kena fahamkan balik betapa tujuannya, tumpuannya dalam bab pembinaan watak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada lafaz, setiap daripada ungkap, setiap daripada kalam yang kita lantunkan pada lidah kita yang hina, yang berlumput dan juga berlumut dengan maksiat ini, dengan keadaan kita menyatakan lillahi ta'ala. Hidup kalau kata dengan lillah, kita tidak akan pernah lelah. Tetapi kalau kita hidup dengan melakukan segala kerosakan, kemaksiatan, tujuan tumpuannya bukan kerana Allah, tuan-tuan, bukan kata 5 meter baru berjalan untuk buat ibadat tu 2 hul, kita dah rasa menyesal dah. Sebab itu Sauban bin Bujdab dia nyatakan dalam perkisahannya betapa dia merasa rugi rumah dia jauh dekat dengan masjid. Kalau kata kita ni nak ambil balik macam mana Nabi boleh hasilkan produk seperti mana satu orang Sauban bin Bujdab, ia adalah satu kedudukan yang jauh panggang dari api. Bila mana kedua kata Sauban bin Bujdab, dia kata kenapa yang lama tidak yang bau, kenapa yang lama tidak yang bau? Kerana ditampilkan di padang mata dia. Satu ketika dia berjalan menuju ke masjid Nabi, dia melalui satu kawasan yang mana dia lihat ada orang yang sedang tidur di kawasan tepian jalan. Dan kemudian pada waktu yang sama, disebabkan oleh empati, ihsan pada diri dia, maka dia bukakan jubah yang di bahagian luar dan dia selimutkan kawan tu ke atas orang yang sedang tidur tu. Dan kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia betapa pahala kebaikan yang disedekahkan jubah yang di luar itu adalah satu kebaikan yang begitu besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dilakukan sedekah pada waktu gelap gulita, tak ada siapa tahu, dan benda itu adalah benda yang terbesar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam baju dia 2 helai. Kalau kata tuan-tuan bisa tengok para habaib pakai, dia ada jubah, kemudian dia ada satu lagi baju di luar. Kalau bangsa Melayu ni dia ada, kita panggil baju layak. Kalau
Kalau kata yang duk buat silat ni, dia ada satu baju dalam, kemudian baju yang asas dia tu, baju basic dia tu, luar ni kita akan pakai baju layak. Untuk para habaib, ulama-ulama, dia akan pakai jubah, luar dia pakai baju yang dikatakan sebagai jubah nipis tu. Tapi yang di luar ni untuk thawban berbujdab, dia bukan orang kaya, maka yang dalam ni baju baru. Sebab tu dia tak baju yang dekat luar ni baju yang lama, maka dia cabut baju yang lama, dia diselimutkan kawan tu, maka pahala kebaikan daripada apa yang dilakukan itu cukup besar, kerana dia lakukan sedekah yang paling sembunyi yang dia buat pada waktu itu. Waktu subuh tak ada siapa tahu, dan dia juga bagi benda tu. Kerana itu dalam satu hadis qudsi disebutkan berkenaan dengan pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ada tak makhluk yang paling kuat? Maka Allah Taala kata ada. Makhluk yang paling kuat adalah gunung. Ada tak makhluk lebih kuat pada gunung? Allah Ta'ala kata ada. Makhluk lebih kuat pada gunung adalah besi. Ada tak makhluk lebih kuat pada besi? Ada. Makhluk lebih kuat pada besi adalah api. Ada tak makhluk lebih kuat pada api? Ada. Makhluk lebih kuat pada api adalah air. Ada tak makhluk lebih kuat pada air? Ada. Makhluk yang lebih kuat pada air adalah angin. Ada tak makhluk lebih kuat pada angin? Ada. Makhluk lebih kuat daripada angin adalah sedekah daripada hamba-Ku dalam keadaan tangan kanan dia bagi, tangan kiri dia tak tahu. Dan ini antara benda yang perlu untuk kita letakkan di kemuncak kebaikan yang kita nak lakukan, iaitu bersedekah dalam keadaan yang paling sembunyi kita boleh sedekah. Zaman lah susah sah nak sedekah. Kita pakai QRP, kita transfer. Bila kita dia scan tu, dia akan naik kita punya nama. Nak beritahu kata kita sedekah ni dalam keadaan orang tak tahu kita sedekah, susah tak? Dulu masa Covid kita pernah pergi sekali dekat satu tempat, dekat lah dengan kawasan kita. Kita ambil kutipan, kemudian kita beli barang dan kita nak pergi bagi ke orang. Ada satu rumah dekat tempat saya tu, rumah ni nak repeh dah. Dia punya bumbung depan tu ada pangkin pun makan kasai dah 2 batang. Tiang dia tu adalah lampu yang ayam, reban ayam ada dekat luar tu. Kita pun tengok rumah ni macam teruk ni kan. Ni bukan dekat B40, ni B negatif 40 ni kan. Jadi malam tu kita pun semua pakai ni, bawa barang saja, face mask pakai, lepas tu pergi rumah dia, letak belah tu, tak tunggu, elok balik esok pagi, tak tahu ada orang call, dia telefon kita, dia tanya, Ustaz semalam yang rumah saya kata ada Ustaz tinggal beras apa ni? Tinggal. Lepas tu dia sembang apa-apa, saya tanya macam mana tahu? Dia kata saya pasang CCTV Ustaz. No, rumah rebes sebelah boleh pasang CCTV tak jaga. Kita duk sangka habis sembunyi lah. Rupanya dia letak CCTV, dia boleh nampak kata kita habis tu. Sebab tu zaman lah kalau tuan-tuan ada peluang ruang untuk bagi sedekah dalam keadaan orang tak tahu, rebutlah peluang tu. Dia takkan main banyak kali, dia takkan boleh ulang banyak kali. Lepas tu kadang-kadang bila ada orang dia buat kutipan tulis nama, lepas tu tulis jumlah, tulis nama, tulis jumlah. Kadang-kadang ada yang dia cermat sikit, dia tulis hamba Allah. Bila buat lagu tu, pengurusi masjid pun pegang kertas dia, abang, nama sekian-sekian berapa ringgit, nama sekian-sekian berapa ringgit, nama sekian-sekian berapa ringgit. Tiba-tiba yang main bawah tu hamba Allah, paling banyak dia bagi 400 ringgit kan. Orang pun pegang cengak, siapa dia? Hamba Allah tak tahu. Tiba-tiba dia pikui kawan dia, entah siapa hamba Allah, tak tahu, aku lah. Pangkang ubi tu. Sebab tu kita hari ni kalau ada kesempatan untuk sedekah secara sembunyi, tuan, usahalah untuk sedekah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia pernah satu ketika berjalan di pasar dan meletakkan ridaknya di atas bau. Kebiasaan Sayyidina Umar, dia letak ridak sebelah. Dia tidak pusing macam yang kita duk buat, macam saya buat ni, dia letak sebelah. Ketika dia berjalan, tiba-tiba ada satu hamba Allah berlari di bahagian belakang dia dan kemudian merebut ridak yang dia pakai. Dan kemudian kawan tu pun cungit lah, tak tunggu lah. Dan Sayyidina Umar ketika mana diambilnya ridak tu, dia mengucapkan sesuatu. Dan kemudian apa dia buat? Sayyidina Umar ligan kawan tu. Bila Sayyidina Umar ligan kawan tu, para sahabat yang juga turut serta yang berada di pasar tersebut perasan. Bila mereka nampak Sayyidina Umar duk ligan, mereka pun tak buat apa. Mereka cuma ambil bawang dengan tomato lah, potong buat yang asam. Pasal luk-luk mai. Sayyidina Umar bukan benda
Biasa-biasa tuan, dia duduk atas kuda, kaki dia boleh sampai ke lantai. Kita pi yang buat duduk atas kuda 5 kupang tu pun puas duduk gagau, kaki tak sampai. Saya duduk mak tinggi. Antara rekod yang kita tengok dalam catatan ulama, mencecah 3 meter tinggi Sayyidina Umar. Dekat muka kita ni dia cekup lagu tu, dia pituk dekat golah senang. Sayyidina Umar ligan kawan tu. Sambil ligan Sayyidina Umar ada menyebutkan sesuatu. Kemudian akhirnya lelaki tersebut hilang begitu saja dan para sahabat menerpa serbu ke Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, apa berlaku? Maka Sayyidina Umar kata, sesungguhnya tadi ada orang yang telah pun mengambil rida aku. Habis tu kenapa kamu ligan dia? Sesungguhnya masa dia ambil rida aku terus ucap, sesungguhnya aku sedekahkan rida ini kepada kamu. Masa ambil tu dia terus niat sedekah, dia terus sebut kata sedekah, aku sedekah kan. Habis tu yang ligan, aku ligan dia untuk aku dengar daripada mulut dia sendiri supaya dia mengucapkan qabil tu, ucaplah kata hang terima, ucaplah kata hang terima. Sambil duk ligan tu, dia duk abang kat kawan tu, hang tolong sebut kata hang terima, aku dah sedekah dah kat hang, abang kata qabil tu kata hang terima. Dia ligan. Cuba kalau kita nak bayang dengan kita tuan-tuan, keluar ada solat main Jumaat, tak tahu tengok RSX kita ada kutu mana ke duk pistat belah. Kita pun gagal-gagal nampak Tok Imam kita naik ADV 350, kita pinjam Ustaz Tok Imam, cantik. Tok Imam pun bagi, kita pun ligan sampai simpang 3 sebelum masuk Tetong tu, dia berhenti. Punya bagus, dia kira apa nama hak yang jenis jaga demerit JPJ juga. Dia pun berhenti, kita pun parking sebelah dah. Parking sebelah dah. Ni kita ni motor saya ni. Jom kita PJ tukar nama. Agak-agak berani buat tu. Hak yang kawang tu kita abang kata, jom ikut saya PJ, kita tukar nama. Berani? Boleh tak? Sebab tu para sahabat ni, mereka adalah orang yang mendapat sentuhan terus daripada Nabi. Kedudukan mereka adalah kedudukan yang begitu mulia, sehingga kan kata ulama salafus salih, golongan para sahabat tidak pernah benar, tidak pernah tidak benar, dan tidak pernah tidak adil dalam menanggapi dan juga menyantuni baginda Nabi SAW. Saya ikutkan pandangan tuan-tuan pada peristiwa yang begitu malar segar untuk kita kenang dan untuk kita kenal, iaitulah medan Uhud. Medan yang begitu besar kesannya, pembabitannya, dan juga impak kepada pembangunan masyarakat iman sehingga daripada zaman Nabi sampai ke hari ini. Walaupun ramai orang nampak Uhud ini sebagai satu platform kekalahan, satu benda yang menyebutkan tentang kejatuhan, segala benda yang berkaitan dengan keruntuhan, tetapi sebenarnya Uhud adalah satu medan yang di dalamnya ramai kejayaan para syuhada. Walaupun kita berhadapan dengan kematian yang ramai, disebutkan ketika mana pasukan pemanah di Jabal Uhud meninggalkan kedudukan mereka, daripada 50 orang yang ada turun sehingga tinggal hanya beberapa orang, termasuklah Sayyidina Abdullah yang hanya masih lagi menempat diri di atas Jabal Uhud. Ketika mana mereka turun dalam keadaan umat Islam sudah pun berjaya untuk mengekang setiap daripada serangan kelompok Quraisy, dan mereka dah mula berundur. Quraisy dah mula berundur. Pasukan pemanah nampak bila mana Quraisy berundur, umat Islam semakin menekan. Dalam waktu yang sama, ghanimah rampasan perang terbentang dengan penuh kemilau cahaya di tengah medan Uhud. Gambaran daripada harta tersebut telah menggelapkan pandangan mata, dan setiap daripada golongan yang ada di Jabal Uhud di kalangan pemanah, sebahagian besar mereka turun untuk mendapatkan ghanimah. Di sisi yang lain, Khalid bin Al-Walid telah menyusun strategi untuk mengepung pasukan Islam datang daripada arah belakang, dan akhirnya pada waktu tersebut umat Islam berada di tengah. Quraisy yang di bahagian depan pun ada, di bahagian belakang pun ada tentera berkuda. Dan pada waktu itu bertempiaran kelompok orang-orang Islam, dikhalalkan oleh hilang dia punya semboyan dan juga kedudukan untuk diletakkan strategi dalam peperangan. Pada waktu itu disebutkan satu orang sahabat namanya Ziyad bin Sakan radhiyallahu an, dia bersama dengan beberapa orang sahabat berusaha untuk merapat kepada Nabi SAW. Ketika mana dia berusaha untuk merapat kepada Nabi, setiap daripada tujahan, setiap daripada tebasan pedang, setiap daripada panahan yang telah dilepaskan oleh kaum kafir Quraisy ditentang dan juga diperisaikan oleh mereka daripada terkena batang tubuh baginda Nabi SAW. Dalam usaha yang masih lagi tersaki dan terbaki beberapa perkara,
Pada waktu itu Ziyad bin Sakan telah pun ditombak di bahagian dadanya dan akhirnya dia merebah di depan Nabi SAW. Nabi yang berada di dalam kepungan 4-5 orang sahabat yang masih lagi selamat, Nabi memanggil Ziyad bin Sakan untuk merapat kepada Nabi SAW pada kedudukan hembus hela yang masih lagi berbaki dalam kerengkung Ziyad bin Sakan. Maka dia merangkak menuju kepada Nabi SAW. Di saat tangan dia mula menyentuh Nabi SAW, akhirnya datang tentera musyrik memanah dari jarak dekat di bahagian kepala dan juga di bahagian badan, dan akhirnya Ziyad bin Sakan syahid di depan Nabi SAW. Persoalannya, manusia apa ini yang sanggup untuk mempertahankan Nabi SAW dengan keadaan yang penuh semangat keazaman dan juga kedudukan demikian? Manusia apakah ini yang sanggup untuk melakukan setinggi-tinggi perjuangan dan disaksikan oleh baginda Nabi SAW di akhirat kelak, tuan-tuan, ketika mana barang mungkin dipanggilnya Ziyad bin Sakan dan diletakkan setiap daripada paparan kebaikan, setiap daripada perkara itu akan dipersaksikan oleh semua makhluk yang ada, dan makhluk yang terbaik akan menjadi saksi ke atas pemergian perjuangan Ziyad bin Sakan, tidak lain tidak bukan iaitulah baginda Nabi SAW. Tak cukup dengan itu, bila mana kita buka kisah berkenaan dengan satu orang namanya Anas bin Nadar, bapa saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika mana baginda Nabi SAW berada dalam kepungan kelompok kafir Quraisy, kemudian datang satu orang mengatakan Nabi SAW telah pun wafat dibunuh. Maka pada ketika itu umat Islam mula berselerak meninggalkan medan perang. Ada menuju ke Jabal Uhud, ada yang bergerak ke arah lereng-lereng bukit di kawasan perbukitan Uhud, ada yang juga mengambil kesempatan untuk terus berpatah balik ke Madinah kerana kedudukan Uhud dengan Madinah hanya 5 km. Maka dalam keadaan yang begitu hiruk pikuk, begitu riuh dan sebagainya, datang Anas bin Nadar mengatakan kepada umat Islam, adakah ini jalan hujung kamu? Adakah ini jalan akhir kamu? Kamu sudah tahu Nabi SAW sudah pun wafat, jadi tunggu apa lagi? Mari kita bersama-sama wafat bersama dengan Nabi SAW. Usai perang Uhud, segala kelompok musyrik telah meninggalkan medan. Umat Islam mula mengumpulkan setiap daripada jenazah para syuhada, dikenal pasti satu demi satu demi satu demi satu, sehingga berbaki satu orang manusia. Dan manusia ini bila mana ada orang datang untuk mengecam, mengenal pasti jenazah ini siapa, satu demi satu orang main tengok tak kenal, satu demi satu orang tengok tak kenal. Mana mungkin mampu untuk mengenal satu manusia yang pada tubuh dan wajahnya tertera 70 bekas tikaman, liung daripada setiap tombak dan juga bekas tetak cantas daripada kelompok musuh, panah berceracak di atas kepala dan juga badannya, sehingga tak dikenal siapakah itu. Kemudian datang kakak kepada Anas bin Nadar, dia datang melihat wajah, dia kata dia tak kenal, tetapi bila mana dia mengusap tangan dan dia melihat di tangannya ada satu tanda, dan bangkit kakak kepada Anas bin Nadar mengatakan, ini adalah Anas bin Nadar, dia adalah adikku dan dia telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pertahankan Nabi SAW. Ini tuan-tuan manusia unggulan yang berada dalam kedudukan akhir jalan ceritanya. Wajahnya tidak dikenal oleh makhluk manusia, wajahnya tidak dikenal oleh makhluk bumi, tetapi Allah Ta'ala meletakkan dia adalah syuhada dan dia mendapat kebaikan di akhirat kelak. Hari ini kita muka tak kenal pasal pakai filter sah, kan? Tengok muka macam cun, elok jumpa depan no 3 selenden, kan? Lagi satu lagi cukup, baru 4 selenden. Yang ni kita dah nampak lah buat muka semata-mata untuk dapat laba dunia, tetapi hamba Allah ni Anas bin Nadar radhiyallahu an berjuang berhabis-habisan sehingga melekat pada wajahnya satu kedudukan yang tak ada siapa pun tahu, dan perjuangan yang tersembunyi ini ditandakan dengan penuh kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla wa ala. Tak cukup dengan itu, ada satu orang tua yang terkenal kisahnya, iaitu Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu an, ketua kabilah kepada Bani Salamah, sebab kampung itu kampung selamat, kan? Maka dia ni ketua Bani Salamah, dan dia adalah satu orang yang disebutkan dalam riwayat memiliki satu kelebihan, iaitu dia ni satu orang yang tempang dia tempang yang melampau, tempang yang begitu dahsyat. Jalan dengan lari dia sama laju, dia tak boleh nak bergerak dengan begitu pantas sebab kaki dia tempang. Anak dia 4 orang, anak dia pi untuk selection perang Uhud, 4 orang anak dia dapat.
Kemudian anak dia balik begitu dekat dia, wahai bapa, sesungguhnya kami dapat masuk perang Uhud. 4 orang, alhamdulillah. Kemudian dia tengok anak dia kata, pak ingat pak pun nak masuk juga. Anak dia kata tak payah pak, pak jalan dengan lari lebih kurang. Saya keluar semboyan, kita nak kena bergerak, kita nak kena meluru, kita nak kena menyerbu ke arah musuh. Elok kami celampak api, pak ada belakang. Elok kami patah balik pun pak ada belakang. Jadi risiko ancaman tu tinggi. Takut nanti akan menjadi berat dan juga beban kepada pasukan Islam. Jadi pak tak payah, pak duduk di rumah sudah, pak rehat sudah. Biar kami yang berjuang mewakili bapa. Dia terasa hati, rapuh hati dia dengar perkataan pada anak dia, sebab dia dalam hati itu bertunjang kuat untuk pertahankan Nabi, untuk syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia buat? Dia pergi ke rumah Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak turut sama dalam medan Uhud, aku nak syahid, aku nak pertahan kau ya Rasulullah. Nabi tengok dia, Nabi kata, Amir bin Ajam, dia dalam nak jadi tentera ni, dia ada kelayakan, requirement dia tu. Dia kena cukup di beberapa syarat baru boleh layak. Kamu tengok pada diri kamu, ini akan memberikan susah pada kamu, dan kamu takkan mungkin boleh duduk dalam ketumbukan tentera yang boleh membawa nilai-nilai yang menyenangkan. Takut nanti kamu pula akan dikatakan beban. Nabi memilih perkataan yang paling lunak untuk disampaikan kepada satu orang yang sudah pun tua. Jadi Amir bin Ajam dia rasa macam tak ada harapan. Kemudian Nabi SAW berjumpa dengan 4 orang anak dia dan kata dekat 4 orang anak dia, hampa benarkanlah bapa kamu masuk ke dalam medan perang. Ketika mana duduk di medan perang, dicatatkan dan direkodkan daripada riwayat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika mereka berada di kawasan dekat dengan pangkal Bukit Uhud, tiba-tiba dia kata, aku nampak Amir bin Al-Jamuh berlari dengan begitu pantas. Sepanjang hidup aku tak pernah nampak dia lari laju macam tu. Dan ketika mana ditanya, oh ya Abu Ammar, wahai Abu Ammar, kemana kamu nak pergi? Dia kata, aku sedang turun ke medan Uhud kerana aku tercium bau haruman syurga begitu kuat. Dan dia akhirnya masuk ke medan Uhud. Dia masuk untuk menyerang setiap daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjaya untuk menebas setiap daripada kafir musyrik, dan akhirnya dia syahid di medan jihad. Dia bersaksikan perjuangan yang mendapat kebaikan, yang menjadi tumpuannya, tujuannya untuk pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tuan-tuan, dalam usaha kita untuk mendaulatkan agama, untuk kita mempertahankan agama, ia bukan soal usia syabab yang seperti mana disebutkan oleh Ustaz Khairul Fitri. Ia bukan hanya pada faktor umur 30, 40, 50. Selama mana hati kamu masih lagi punya nilai syabab, maka berusahalah dengan keras untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dalam waktu yang sama mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bagi dekat orang lain untuk pertahankan agama kita. Kita kena bangkit dengan rasa cinta. Hari ini masyarakat kita bukan kurang dengan ilmu, masyarakat kita bukan kurang dengan harta, masyarakat kita bukan kurang dengan kuasa. Pemegang tampuk utama orang Islam duduk dalam keadaan kaya. Ada orang Islam yang kaya, nak sebut kata banyak ilmu, ada orang yang susun sijil dia PhD dan sebagainya tinggi daripada dia. Nak sebut nama dia tu kena sebut title punya panjang, baru sebut nama dia yang pendek tu. Kalau bab ilmu kita tak terkalah apa. Tetapi hari ni yang kita kalah dengan apa? Kita kalah dengan cinta. Kita tak ada kasih sayang sesama. Pandangan mata kita kepada saudara kita pandangan yang menjengkelkan. Kita tengok orang mai ke masjid usia satu macamnya atas bawah. Kalau orang tu baru pertama kali mai, raikanlah. Jangan duk pergi tengok dia wish. Malah Lailatul Qadar tak pernah nampak apa sebelum ni. Jangan duk panggil lagu tu. Raikan, rai standard dah. Dia main pakai t-shirt okey, dia pakai seluar tracksuit okey. Cukup 5-6 bulan dia dah main masuk sikit-sikit kan, bagi tahu ke dia elok macam ni ke, ataupun bagi hadiah dekat dia ke baju Melayu, jubah ke apa ke. Pelan-pelan lah. Ni hang dah lah muka macam Abang Mael Kerbau. Duk tengok kawan tu atas bawah, malam tu lah dia main, lepas tu esok tak main dah kan. Sebab tu kalau ada orang main kita raikan, tapi jangan raikan melampau-lampau. Tahulah kawan tu tak pernah main sejak tahun 2000. Tak tahu malam tu sampai, kita pun nampak dia sampai, pergi ambil mikrofon imam, diumumkan ketibaan Mangkuk bin Ayun yang tak pernah datang ke masjid sejak tahun 2000. Dengan segala hormatnya masjid mempersilakan. Tak payah, biar dia main. Dan kita ni pula yang baru nak menapak kaki ke masjid, yang baru duk acah-acah orang kata untuk main ke masjid, jangan duk bawa roti tisu main sekali. Hati kena tebal bang.
Sebab kita ni bila duduk dalam radius ketaatan kepada Allah, magnet cinta Allah kuat. Jadi orang yang tak kental pasti takkan sampai. Orang yang kental saja boleh sampai. Dan bila kita pi tu, kedudukannya adalah ibtila. Allah Ta'ala akan jatuhkan satu demi satu demi satu. Betul ke ni yang nak tak kat aku ni? Dia bagi satu hujan. Betul ke ni yang tak kat aku satu ni? Betul, dia bagi hujan. Lepas tu bila kali pertama dia main, dia singgah dekat geng pokok manggis, belah lorong 5 tu. Lepas tu baru dia main masjid. Habis dia sembahyang, dia balik. Geng pokok manggis dia kata apa kadang? Oh, balik dah ustaz. Malam pertama kita pergi, dia bagi ustaz. Malam kedua dia pergi, dia balik, orang kata oh mufti. Malam ketiga dia tak, malam ketiga tak mau pergi. Awak siapa? Malam pertama ustaz, malam kedua mufti, malam ketiga aku pergi, dia kata aku nabi pula. Lain kali ruyuk lagu tu. Ada setengah orang dia kata dia pergi masjid, ada tok syak ke siapa ke pergi tegur. Dia kata selagi tok syak tu hidup, selama tu lah aku takkan pergi masjid. Yang ni pun satu mangkak ubi juga tak. Hang tak tahu tok syak tu jenis keturunan apa nama umur panjang. Pak dia pun meninggal umur 120, dia kurang-kurang 90-80. Hang umur dekat 40 dah tak hati-hati pergi masjid lagi. Masjid mana hang nak pergi? Sebab tu kita kalau baru nak main, hati kena kuat. Ini semua adalah ujian. Bak kata pendekat Mustaf, cobaan. Jangan buat hati tu apa nama terlampau nipis sangat macam NPTM, NTPM, nibung tebal paper mill. Jangan kita jadi orang yang tak dapat untuk kena hentak dengan setiap daripada ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Sebab Allah nak tunjuk kata Allah cinta. Sebab tu kita hari ni kena bangkit dengan cinta, tuan-tuan. Kita kena mulakan balik kasih sayang sama kita. Sebab umat ini adalah umat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk jadi umat yang saling sayang menyayang, bukan umat saling salah menyalah. Nabi ajak kita untuk jadi satu umat yang menyatu, bukan menyeteru. Kita diajar oleh Nabi SAW untuk jadi umat yang saling mendakwah, bukan saling mendakwa. Kita diajar oleh Nabi SAW untuk jadi umat yang saling merangkul, bukan saling memukul. Nabi ajak kita dengan nilai cinta, bukan nilai celah. Sebab tu kita kena bangkit semula. Dan buktinya telah pun lama. Kalau kita nak tengok dalam relung sejarah perjalanan umat ini, begitu besar dan begitu banyak, tuan-tuan. Perjuangan ditinggalkan oleh Nabi SAW, disambung oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in. Semua itu berdiri atas titik cinta. Cinta apa? Cinta Allah, cinta Rasulullah. Dan inilah yang perlu untuk kita bangkitkan, bongkarkan, dan kita semarakkan kembali dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan, untuk itu dia sebab pasal satu round ni kan. Jadi kalau kata forum ni, kawan saya pesan, dia kata kalau jemaah mula tengok 3 muka mau berhenti bang. Yang pertama, jemaah dia mula tengok muka jam. Dia tengok muka orang duk cakap tu, betul dia tengok jam. Yang tu mau berhenti bang. Kan? Atau seduk sambung-sambung. Yang kedua, jemaah mula tengok muka pintu. Dia tengok muka, dia tengok muka pintu. Tu duk tahu tak? Dia nak terkencing. Dia nak pikuk ni, dia nak pikuk ni, dia rasa kebas kaki lah apa lah kan. Tapi sesuatu ni di Burkina Faso kamu selamat, okey, dia selamat. Kan? Yang ketiga yang paling rare. Dia bukan tengok muka jam, dia bukan tengok muka pintu, dia tengok muka kawan dia. Dia usah muka kawan dia dekat kening sebelah. Kawan dia pun balas balik. Tahu dah roti canai teluk mata. Kan? Dia tarik kuih lebih. Tahu dah dia tengok lagu tu. Okey, lepas tu dia macam tu lah. Tahu dah kalau dah mula tengok lagu tu, maka kita pun kena berhenti ya. Kan? Jadi saya mengisafi kedudukan saya pada pagi ini, nak dibandingkan dengan tuan-tuan, saya ini ibarat anak yang belum khatam mengaji. Cakap belum jelas, pandang belum luas. Kalau kata nak dibandingkan dengan tuan-tuan, saya ini ibarat busuk di tepi gunung, ibarat rehal menjunjung kita. Duduk dalam keadaan akal baru berselilik kelingking, darah baru setepuk pinang. Sebab itu kalau kata ada kebaikan dalam setiap perkataan yang kita kongsikan, bolehlah tuan-tuan ambil jadikan rujukan panutan. Kalau ada kebaikan daripada apa yang kita sampaikan, bolehlah tuan-tuan sebar-sebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Terang malam bulan purnama, puteri raja baca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenal sepanjang hayat. Saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Syurga Firdaus insya-Allah. Amin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan tuan-tuan berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti bila dah masuk syurga, tuan-tuan tanya dekat Allah, mana dia Afifidon. Jangan duk fikir siapa dia saya. Kan? Tanya dekat Allah, mana dia Afifidon. Nanti Allah akan congkeh saya, korek saya daripada ceruk rantau neraka mana pun untuk didudukkan bersama dengan tuan-tuan yang mulia. Jadi reduk bukan sebarang reduk tanda hari nak hujan. Hidup bukan sebarang hidup. Jadikan Nabi sebagai tauladan. Dan limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu. Pantun dah habis, jangan buat pasal.
saya mohon berdoa dulu. Akhir kalam, terima kasih kepada pihak masjid yang menyediakan platform kita pada pagi ini, rider subuh kita yang begitu istiqamah sampai ke 39 tuan-tuan. Dia punya siri dia tu, tuan penasihat kita pada 25% ke 30 orang. Ustaz Khairul Fitri moderator dan juga Ustaz Syafadrul dan tuan-tuan sedang hadirin sekalian, munawir, tuan-tuanlah pencerah umat Allah SWT. Masjid bukan dicerahkan dengan lampu, masjid bukan dicerahkan dengan limpahan spotlight, masjid dicerahkan dengan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan main ke masjid, tuan-tuanlah yang mencerahkan masjid, bukan yang bagi cerah masjid betul-betul, tak, maksud dia yang bagi meriahkan masjid. Jadi moga-moga perkongsian kita pada pagi ini memberi manfaat, seterusnya membawa kita bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam daripada saya, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam. Takbir, Allahu akbar. alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan cabutan motor siap dah. Bukan boleh benda gampang saya ingat kot tuan-tuan, masya-Allah, daripada susun untuk cabutan motor. Ustaz, saya kamu cerita tadi Ustaz, rupa-rupanya tuan-tuan akhirnya anak bapa meninggal, anak-anak lepas semua meninggal tuan-tuan, masya-Allah. Bayangkan waktu berita sampai dekat isteri dia tuan-tuan, kita terlibat tadi kan, simpai dia kata apa, dia kata macam mana, dia kata dia dapat berita kata bahawa suami meninggal dah, dia kata alhamdulillah. Bini kata alhamdulillah. Pasal apa? Bini dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang berita anak tu meninggal, kata alhamdulillah. Kemudian sampailah anak yang keempat, dia kata alhamdulillah. Tuan-tuan tahu tak apa yang isteri tanya? Dia kata macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Punya sayang isteri dia, anak dia walaupun suami meninggal tuan-tuan, dia tanya macam mana Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, betul sayangnya isteri tuan-tuan kepada kekasih kita juga besar Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, masya-Allah, pastikan anak-anak tuan biarlah berkorban main masjid hari ini tuan-tuan, masya-Allah. Ibu-ibu sekalian, ayah sekalian, pastikan kita gerakkan hari ini, gerak anak kita tuan-tuan, suami kita bang subuh pila-pila tuan-tuan, masya-Allah. Ini tugas isteri tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, sidang jemaah tuan-tuan, saya memahami jiwa saya tuan-tuan, masya-Allah. Dapat cantik dah, hadiah masih menunggu tuan-tuan. Lepas ni kita akan serah kat tapai. Saya tengok tapai 12 roti canai sorang-sorang lah. Ustaz pun dia tuan kata lepas 12 lah. Kami pun dah geram lah, insya-Allah tuan-tuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan, masya-Allah. Moga-moga usaha tuan-tuan, kita dapat usaha sikit, inilah dia tuan-tuan, menyebutkan apa dia, inilah usaha yang kita buat bahawa kita ni semuanya cinta kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Okey, tom yam pada dah ni. Tuan-tuan, ni toki yang bertakwa tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau nak kedai tom yam, masya-Allah, depan sana belah kiri tu kedai tom yam. Nak jek ustaz kedai ketup ada. Ke depan ni ustaz ni ada toki tom yam sedap ni. Toki tom yam Ustaz Syamsudi. Ustaz tengok abang kedai muka saya ni, muka doang ni kalau pi tuan-tuan, dia belanja ustaz ni berkat perniagaan. Alhamdulillah, masya-Allah tuan-tuan. Kan, alhamdulillah tuan-tuan. Toki tom yam pun ada ni, masya-Allah. Gu besar pada ni, mana gu besar? Mana gu besar? Tu gu besar. Ni baju merah tu Palu, mana gu besar ni? Gu besar tuan-tuan, guru besar pun ada. Masya-Allah tuan-tuan, ni ramai hari ni tuan. Jadi alhamdulillah, rasa seronok tuan-tuan, alhamdulillah, berada temu penuh barakah insya-Allah. Dan insya-Allah pada 39 insya-Allah kita akan di Masjid Simpang 3 Taitong. Seperti kita tuan-tuan, masya-Allah. Dan kita akan ada dua lagi seperti kita Taitong dan juga Masjid ni Allah Muhammad Surah di Taman Allah Muhammad di Al-Musi, Masjid Al-Musi tuan. Al-Musi insya-Allah. Dan ada lagi tuan, insya-Allah. Benda-benda ni kita harapkan insya-Allah anak-anak muda tuan main sama-sama dan sekian bersama-sama kita insya-Allah. Bukan taklid tuan, nak jentik hati kita supaya main ke rumah Allah Taala, datang solat subuh berjemaah tuan, insya-Allah. Kita hari ni tuan, satu benda besar kita nak buat. Duk rancang dah nak jemput Fatah Amin. Ya ni kalau Fatah Amin tuan, makcik setuju Fatah Amin. Ke makcik geng apa? Geng apa? Fazra. Tuan, insya-Allah. Kami dah rancang dah ni, dia buat benda gila. Tuan, budak-budak ni gila dah. Tapai dah rancang dah tuan. Ustaz Fatah Amin bola sebelah tengah buat dah booking dah. Dah booking insya-Allah. Doakan insya-Allah. Bulan 12 Fatah Amin pi Masjid Pajak Song lah. Kan, masjid tuan penasihat lah tuan, masya-Allah. Kita gegalkan insya-Allah. Doakan insya-Allah Fatah Amin subuh sampai Jumaat di Masjid Pajak. Amin. Amin semua tuan-tuan, insya-Allah. Saya ucap terima kasih tuan-tuan. Atuk mana atuk? Atuk buat tu. Para pelakon